Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama hari ini. Rinciannya dalam segmen Esensi. Bantuan khas kewangan Aidilfitri akan diperluas kepada 3 kumpulan sukarelawan lain, membabitkan Regimen Askar Wataniah, Pasukan Simpanan Angkatan Tentera dan Pasukan Sukarelawan Maritim Malaysia. Perdana Menteri mengumumkan perkara itu selepas pihaknya menerima permohonan daripada 3 kumpulan berkenaan. Elang berkenaan akan dimasukkan di bawah kategori bantuan khas kewangan Aidilfitri sukarelawan. Trafik dijangka meningkat hingga 2.3 juta kenderaan sehari di 3 lebuh raya utama bermula hari ini hingga 7 Mei sempena perayaan Aidilfitri. Jangkaan itu adalah di Plus, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak dan LPT1. Semua syarikat konsesi lebuh raya diarah mengambil beberapa langkah bagi meminimumkan kesan peningkatan trafik. Pemakaian pelitup separuh muka semasa menunaikan solat sunat Aidilfitri di masjid atau surau amat digalakkan. JAKIM dalam kenyataan berkata negara masih berada dalam fasa peralihan ke endemik. Justru SOP yang sedang berkuat kuasa pada masa ini amat menggalakkan pemakaian pelitup muka sekiranya berada di kawasan ramai orang dan sesak. Kira-kira RM93 juta ditanggung bagi menampung pemberian tol rahmah percuma kepada pengguna lebuh raya selama 4 hari yang bermula hari ini. Jumlah berkenaan adalah anggaran awal oleh pejabat belanjawan negara untuk dibayar kepada konsesi yang terlibat, membabitkan 33 lebuh raya utama negara. Sarawak setuju menetapkan Hari Kelepasan Am tambahan bersempena sambutan Hari Raya Aidilfitri 2023. Sarawak menetapkan hari Isnin 24 April sebagai Hari Kelepasan Am tambahan sekiranya tarikh 1 Syawal jatuh pada Jumaat 21 April ini. Sekiranya 1 Syawal jatuh pada Sabtu, Kerajaan Sarawak menetapkan Jumaat 21 April sebagai Hari Kelepasan Am tambahan. Sebanyak 256 bas tambahan diluluskan Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD melalui permohonan lesen perubahan sementara LPS perayaan bagi menampung permintaan tiket balik kampung sempena Hari Raya Aidilfitri. Jumlah itu menunjukkan peningkatan kira-kira 1.5 kali ganda berbanding tahun lalu yang mana sebanyak 98 bas tambahan telah diluluskan APAD. Usaha membawa pulang 32 rakyat Malaysia yang terperangkap di Sudan akan dilaksana segera sebaik keadaan mengizinkan. Beberapa negara termasuk Arab Saudi dan Qatar telah dihubungi bagi tujuan membantu usaha membawa keluar semua rakyat Malaysia terlibat. Rakyat Malaysia di sana kini berada dalam keadaan selamat. Baik saudara, sindiket Bahnu Internationals yang menyeludup kanak-kanak warga Sri Lanka ke Eropah menggunakan pasport Malaysia antarabangsa tumpas. Sepasang suami isteri ditahan pada 12 April lalu kerana menjadi dalang sindiket itu. Modus operandinya menjadikan ibu atau bapa rakyat Malaysia dari keluarga miskin dan mempunyai anak di bawah umur 12 tahun untuk dimanipulasi maklumat diri. Kes kebakaran 11 motosikal dan 4 skuter elektrik di hadapan Pusat Belibelah Suria KLCC. Seorang penghantar makanan, Azril Kamarun Zaman, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan melakukan khianat. Tertuduh diikat jamin RM5,000 dan sebutan semula kes pada 22 Mei. Seorang wanita warga Mas dan seorang remaja perempuan 15 tahun nyaris maut akibat tersepit antara 2 lori dalam nahas di Sungai Besar pagi tadi. Van dinaiki kedua-dua mangsa dilapor hilang kawalan dan berempuh bahagian belakang sebuah lori. Mereka berjaya dikeluarkan 15 minit kemudian dan diserah kepada pihak ambulans untuk rawatan. Seramai 40 anggota dan pegawai JPJ Selangor digerakkan bagi taktik penyamaran sebagai penumpang bas sepanjang Ops Hari Raya Aidilfitri 2023 sehingga 27 April ini. Operasi selama 24 jam di semua destinasi itu bertujuan memantau keadaan pemanduan bas. Tindakan saman akan terus diambil terhadap pemandu yang didapati melakukan kesalahan. Penunggang dan pembonceng motosikal tidak digalak berkonvoi, terutama pada musim perayaan. Selain berbahaya, statistik Bukit Aman turut merekodkan golongan terbabit sebagai penyumbang angka korban khas jalan raya tertinggi. Perkara itu juga perlu mengikuti tata cara tertentu dan perancangan rapi sebelum melaksanakannya.
14 banduan dari penjara pokok Sena mendapat pembebasan banduan secara lesen PBSL di bawah program Ihsan Madani Kepulangan yang dinanti. Banduan terbabit berusia antara 21 hingga 62 tahun dan pernah terlibat kes jenayah berkaitan dadah serta jenayah kecil. Mereka dipilih atas faktor disiplin serta kriteria lain yang dinilai dengan keutamaan penerimaan keluarga. Baik, aliran trafik dari ibu negara menuju ke pantai timur dilaporkan berlaku peningkatan jumlah kenderaan, namun trafik masih bergerak lancar. Perinciannya bersama wartawan Ravin Sarmagam dari Plaza Tol Gombak. Ravin, silakan. Terima kasih Azam di Angkasa Puri. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Plaza Tol Gombak untuk mengikuti aliran trafik ke Pantai Timur. Seperti anda saksikan di sini, Plaza Tol ini mula dibanjiri kenderaan. Berikutan warga ibu kota sudah mula merancang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Saya pasti seluruh rakyat Malaysia mengambil kesempatan cuti panjang ini. Ini berikutan cuti sekolah sudah pun bermula pada hari ini dan pelaksanaan Tol Rahmah Percuma turut berkuat kuasa pada hari ini. Berita gembira ini memberi satu semangat kepada warga ibu kota untuk memulakan perjalanan ke kampung mereka. Saudara, ketika ini di Plaza Tol Gombak kenderaan bergerak perlahan seperti mana kita saksikan di sini. Peningkatan ini berlaku sejak pukul 7.20 malam tadi baru sahaja. Berdasarkan maklumat yang kami terima menerusi laporan trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di Twitter, trafik dilaporkan mula bergerak perlahan sejak petang tadi di beberapa lokasi yang membabitkan Lebuh Raya Pantai Timur LPT dan Lebuh Raya KL Karak KLK. Saudara, bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 petang tadi, jumlah trafik yang menggunakan KLK ialah dalam anggaran 118,583. Manakala bagi LPT 1, 56,973. Kepada anda yang dalam perjalanan atau akan meneruskan perjalanan selepas ini, kami nasihatkan berhati-hati di jalan raya dan utamakan keselamatan anda, dan kami akan membawakan anda perkembangan dari lebuh raya dari semasa ke semasa menerusi saluran berita RTM. Kini kita kembali ke studio bersama rakan penyampai kita Azam. Azam, silakan. Baik, terima kasih Ravin. Langsung dari Plaza Tol Gombak, kita ke perkembangan seterusnya. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menasihati orang ramai yang akan pulang ke kampung bagi menyambut Aidilfitri supaya berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Beliau meminta agar semua pihak memastikan keselamatan perjalanan masing-masing, tidak kira semasa balik kampung ataupun pulang semula ke tempat kerja. Sebenar Aidilfitri, kira-kira 5 hingga 6,000 penumpang dijangka menggunakan terminal feri antarabangsa Puteri Harbour di Iskandar Puteri untuk perjalanan ke Indonesia. Jumlah berkenaan berdasarkan perjalanan bermula semalam hingga 21 April ini. Destinasi terlibat adalah ke Batam dan Tanjung Balai. Tiket hanya dijual pada hari perjalanan dan kaunter dibuka bermula 6 pagi pada musim perayaan. Orang ramai dinasihatkan tidak menggunakan soket dengan kelengkapan elektrik yang berlebihan ketika melakukan persiapan Aidilfitri. Suruhanjaya Tenaga turut menasihatkan orang ramai tidak meninggalkan dapur gas memasak ketika digunakan tanpa pengawasan sepenuhnya. Begitu juga tidak menggunakan telefon bimbit semasa ia sedang dicas. Ini pula usaha membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Ke arah itu, Fama akan memperluas lokasi pelaksanaan program jualan terus dari ladang JTDL. Antara lokasi yang akan ditambah ialah di Kompleks Pejabat Kerajaan di Putrajaya dan Kuala Lumpur sebelum ke negeri-negeri. Begitu juga di kawasan PPR. Malaysia mempunyai kebarangkalian untuk berlaku gempa bumi berdasarkan kepada bukti empirikal. Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia menjalankan program libat urus dengan pihak berkuasa tempatan dan berkepentingan dalam aplikasi penggunaan peta bahaya seismik. Gegaran gempa bumi kuat yang berpusat di Malaysia pernah berlaku di Sabah bermagnitud 6 hingga 6.3 pada 1923, 1958, 1976 dan 2015. Di Sarawak pula pada 1996 bermagnitud 5.3.
Sesulang situasi negara yang dilanda cuaca panas sekaligus memberi kesan kepada kualiti udara di beberapa lokasi, orang ramai dinasihat menggunakan pelitup muka, payung serta topi bagi mengelakkan pendedahan secara langsung. Selain itu, aktiviti fizikal lasak perlu dikurangkan kerana ia boleh meningkatkan risiko penyakit. Daftar pemilih tambahan bulan Mac tahun 2023 yang diperaku dan diwartakan dibuka untuk semakan selama 30 hari mulai hari ini. SPR menyediakan 5 kaedah semakan iaitu melalui portal SPR dan portal rasmi pejabat pilihan raya negeri. Semakan juga boleh dibuat menerusi aplikasi dalam talian, aplikasi mudah alih MySPR Semak atau menghubungi hotline semakan pendaftaran pemilih. Dalam usaha membersihkan imej unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra supaya keyakinan rakyat dikembalikan, setiap penerima dana akan dipaparkan dalam laman rasmi. Langkah ini dipersetujui dalam mesyuarat pertama jawatankuasa itu yang diadakan hari ini. Mitra juga akan menghantar surat kepada Jabatan Audit Negara untuk membuat pengauditan yang teliti terhadap mitra sebelum mengambil tindakan lanjut. Baik saudara, angka korban akibat kebakaran di Hospital Beijing meningkat kepada 29 orang. Kebakaran tercetus pada lewat Selasa dan siasatan punca kejadian sedang berjalan. Bagaimanapun, 12 individu telah ditahan termasuk pengarah fasiliti yang dikaitkan dengan punca kebakaran. Begitu juga wakil daripada syarikat pengubahsuaian hospital turut ditahan. Berdasarkan siasatan awal, kebakaran berpunca percikan api yang tercetus masa pengubahsuaian dalaman pembinaan jambatan pesakit. Ibu negara Sudan masih dikejutkan dengan bunyi tembakan pada pagi Rabu. Walaupun genjatan senjata 24 jam telah dipersetujui sehari sebelumnya. Pihak tentera dan pasukan separa tentera RSF yang mengeluarkan kenyataan masing-masing saling tuduh-menuduh gagal menghormati gencatan senjata. Pihak tentera Sudan menyebut mereka akan terus menjalankan operasi untuk mempertahankan Khartoum dan sekitarnya. Setakat ini lebih 200 orang maut dalam konflik berkenaan. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un memberi lampu hijau agar satelit pengintip tentera pertama dilancarkan. Laporan penuh satelit berkenaan siap dikeluarkan seminggu selepas Pyongyang melancarkan peluru berpandu balistik antara benua ICBM. Kim turut mengarahkan agar satelit itu siap pada April dan dilancarkan seperti yang dirancang. Terperangkap selama 6 hari tanpa air dan makanan di sebuah pulau terpencil. Akhirnya, 11 nelayan Indonesia diselamatkan pagi Isnin dari Pulau Bedwell yang terletak di Australia Barat selepas 2 bot mereka di badai taufan Ilsa. Sebuah bot membawa 10 kru terdampar di pantai, manakala sebuah lagi dengan 9 kru karam. Hanya seorang daripada bot karam berkenaan selamat, manakala 8 lagi dikhawatiri lemas. Pengusaha restoran Menu Rahmah menyambut baik inisiatif kerajaan menawarkan diskaun khas untuk barangan keperluan asas di pasaraya terpilih. Langkah itu dapat menggalakkan lebih ramai pengusaha restoran mengambil bahagian menyediakan Menu Rahmah. Menerusi pemberian diskaun, pengusaha dapat menyediakan Menu Rahmah secara berterusan berikutan sambutannya yang menggalakkan terutama di kalangan pelajar. Khazanah Nasional Berhad bersama beberapa badan sekutunya akan mengkaji secara menyeluruh isu PPR. Langkah berkenaan bagi menangani jurang yang lazim dalam perumahan sosial di Malaysia melalui pencadangan dasar, pemerkasaan komuniti dan inisiatif placemaking. Kerjasama itu akan diterajui Khazanah sendiri bersama badan sekutunya iaitu Institut Penyelidikan Khazanah, Yayasan Hasanah dan Think City. Permohonan program Tenaga Hijau Korporat CGPP akan mula dibuka 9 Mei ini. Permohonan akan tamat pada akhir tahun ini atau sehingga kuota 800 megawatt habis dilanggan. CGPP membolehkan syarikat korporat yang berpasti di negara ini menggunakan tenaga elektrik hijau melalui pemasangan sistem solar fotovoltaik PV.
Pergerakan harga bahan api serta kadar tukaran asing antara faktor yang berupaya mempengaruhi pertumbuhan MAG bagi keseluruhan tahun ini. MAG akan terus memberi komitmen penuh untuk kembali mencatatkan keuntungan di sebalik persekitaran pasaran yang mencabar. Selain memperkukuh dan menambah baik perkhidmatan ditawarkan, terutama membabitkan pengalaman pengguna dan prestasi mengikut masa. Jumlah pergerakan penumpang Malaysia meningkat 15% kepada 6.7 juta pada Mac tahun ini berbanding bulan sebelumnya. MAHB memaklumkan kenaikan didorong penyambungan semula pelbagai laluan penerbangan susulan permintaan perjalanan yang terus meningkat di rantau ini. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744 menyusul selepas ini berita perdana bersama Fatih Dayak dan Hazel untuk paparan lebih komprehensif. Saya Azamri Hussein, salam Malaysia Madani.